Okey, soalan saya kepada Dr. Rozaimi. Apakah hukumnya dari segi agama Islam, dari perspektif Islam, berkenaan isu-isu yang menjadi perdebatan antara golongan yang menegakkan bahawa amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi adalah amalan bid'ah. Okey, seperti yang tertulis di dalam kitab I'anat al-Talibin, karya Syekh Al-Imam Abi Bakri, dan juga Imam Syafi'i juga pernah berfatwa bahawa dibenci mereka yang bertamu dengan persiapan makanan yang disediakan oleh ahli keluarga si mati, kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah perkara bid'ah. Jadi boleh tak Dr. Rozaimi terangkan dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, berkaitan dengan bid'ah. Bid'ah ni saya kena teruklah bila saya nak cakap bab ni. Sampai kan banyak apa ni orang kata negeri-negeri duk ban saya pasal isu ni. Tapi tak apalah. Oleh kerana Nabi SAW cakap pasal isu bid'ah, maka saya yang belajar hadis kena cakap juga pasal isu bid'ah. Kita bercakap tadi, masa round pertama tadi kita bercakap pasal tentang keterbukaan Islam dalam menerima budaya, dalam menerima warisan yang ada pada masyarakat, terutamanya Muslim dan juga orang bukan Muslim. Selagi mana dia tidak membahayakan orang lain, maka Islam tidak menjadi masalah. Islam menerimanya. Tetapi di sana ada yang saya sebut tadi, iaitu ada dia punya garis panduan. Kerana memang menjadi tabiat sunnatullah, ketetapan Allah di dalam dunia ni, apabila nak meletakkan sesuatu kebenaran, dia tak letak kebenaran tu secara mutlak. Dia mesti letak beberapa disiplin dan beberapa, kata orang Arab dipanggil dawabit, garis panduan, SOP yang mesti dipatuhi oleh semua golongan, termasuk golongan kayangan. Kena patuhi juga SOP yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jal ketika mana menurunkan syariat ini. Baik. Contohlah sesuatu benda yang bermanfaat macam ubat umpamanya kan. Nak makan ubat, kita nak makan ubat pun kena ada SOP, kena makan ikut dos. Tak boleh kata oleh kerana saya nak sihat lebih, saya makanlah ubat antibiotik ni sebotol terus. Sehari sebotol, lepas seminggu sebotol. Meninggallah dia. Jadi oleh kerana tidak mengikut SOP yang betul. Baik. Bila kita berbincang tentang adat dan budaya, adat dan budaya yang dibenarkan oleh Islam ni apabila dia hanya berkaitan dengan keduniaan yang mahad. Al-umur ad-dunyawiyatil mahdah. Ni orang Arab sebut. Dia kata perkara-perkara keduniaan yang semata-mata dunia. Yang mana sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi, manusia dah hidup, manusia dah makan, manusia ada pakaian. Yang mana cara berpakaian, menu apa nak makan, macam mana cara nak makan, ini semua dia tak perlu letakkan satu SOP yang ketat. Kerana apa? Dia hanya perlu letakkan garis panduan umum saja. Pakaian mesti tutup aurat. Kau nak pakai apa? Boleh pakai gamis, boleh pakai baju Melayu, boleh pakai jubah. Dalam hadis Nabi SAW pakai macam-macam jenis pakaian. Macam-macam jenis pakaian Nabi pakai. Menunjukkan tidak ada satu fashion yang dituntut. Di dalam agama ni mesti pakai yang ni dapat pahala lebih. Tak ada. Yang penting tutup aurat. Okey. Yang penting sopan. Tetapi di dalam agama ni ada dua perkara yang kita perlu letakkan ataupun yang kita perlu, yang orang Islam kena faham dan orang bukan Islam pun kena faham benda ni. Sebab kalian semua duduk dengan orang Islam kena faham juga benda ni. Kerana kita perlu memahami juga kepercayaan orang-orang Islam yang orang kata apa, kalau kat Semenanjung ni mereka adalah majoriti lah. Okey. Iaitu dua perkara ni sangat penting, iaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Akidah ialah sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah umum ni buat benda-benda adat dengan niat baik kerana Allah. Pergi kerja. Benda ni bukan ibadat. Tapi saya pergi kerja ni sebab apa? Sebab saya nak bagi nafkah pada isteri. Itu adalah tuntutan Allah, dia jadi ibadat.
Benda-benda adat yang kita niatkan untuk Allah, kerana umat, dapat pahala. Yang ni masuk ibadat umum. Dia ada satu lagi ibadat yang khusus. Ibadat khusus ni akal tak boleh fikir. Akal kena terima. Bila mana ibadat-ibadat yang seperti ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, diperintahkan oleh Allah di dalam Quran, maka kita sebagai orang Islam, setelah kita percaya dengan akal, dengan bukti-bukti akal mengatakan Quran memang daripada Allah, hadis memang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bila dalam setelah kita menggunakan akal dan kita percaya benda yang datang daripada sumber yang sebenarnya, maka apa yang datang daripada Allah dalam Quran dan apa yang datang daripada Nabi dalam hadis kita terima walaupun tidak dapat difikirkan oleh akal. Kerana kita dah gunakan akal untuk mempercayai sumbernya yang sebenar. Okey. Allah Azza wa Jal apabila memerintahkan kepada orang Islam untuk beribadat, ibadat yang Allah Ta'ala beri ini kadang-kadang melangkaui daripada logika akal. Kerana Allah apabila dia nak dia nak memerintahkan sesuatu ibadat, dia nak tengok hamba dia ni taat ke tidak. Saya bagi contoh mudah je lah. Kalau kita ni, kita ambil seorang orang gaji lah. Kita ambil orang gaji, kita bagi dia. Saya ambil lah seorang driver, katalah saya ni kaya, tiba-tiba jadi jutawan. Tiba-tiba lah jadi jutawan. Sekarang ni tak jadi jutawan pun. Tiba-tiba je saya jadi jutawan. Bila saya jadi jutawan aja, saya pun ambil seorang driver, saya bagi kat dia gaji bulanan. Saya bagi dia gaji. Driver ni, saya bagi dia gaji. Driver ni saya bagi dia gaji. Lepas tu, saya expect apa pada driver ni? Mana saya nak pergi, dia kena bawa. Dia tak perlu tanya, dia tak perlu fikir. Dia tak perlu bincang pun dengan saya. Kenapa saya nak pergi situ? Kerana saya bayar gaji dia. Kan? Dia dah terima nikmat daripada saya. Dia dah terima gaji daripada saya. Saya kata, okey, driver, jom hantar saya pergi tempat. Dia kata, okey, saya nak duduk sekejap bos. Saya nak duduk sekejap. Sekarang ni kita forum 2 jam. Kenapa bos nak pergi tempat tu? Saya akan kata, kau berhentilah. Aku ambil driver lain. Kerana aku nak driver yang taat. Engkau dah iktiraf, engkau dapat gaji daripada aku. Tiba-tiba engkau nak berbahas lagi dengan aku benda-benda yang tak perlu pun sebenarnya. Allah Azza wa Jal, kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Tapi Allah berikan kita nikmat yang pelbagai. Allah bagi Quran, Allah Ta'ala utuskan Nabi dia. Kita dah beriman Quran ni dengan bukti-bukti yang dia memang datang pada dia. Tiba Allah Ta'ala suruh kita buat salat, kita pergi tanya pula, kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena buat macam tu? Allah Ta'ala tak perlu untuk kita tanya dia. Kerana benda ni Allah Ta'ala bagi, dia nak tengok kita taat ke tidak. Walaupun di luar daripada batasan logika akal kita. Kerana hamba yang taat, apa saja yang Tuhan dia suruh kita buat. Kita buat setelah kita yakin dan percaya Quran tu memang datang daripada dia. Sebelum kita nak percaya Quran tu datang daripada dia, kita kena guna akal lah. Betul ke Quran ni daripada Allah? Buat kajian, bukti, cari ayat-ayat Quran yang menunjukkan betul Al-Quran ni memang turun daripada Allah. Dan setelah kita percaya, bila Tuhan suruh buat apa, jangan tanya apa, buat. Sebab itu bila kita melontar waktu haji, kita tak pernah tanya kenapa kena melontar, kenapa kena solat maghrib 3 rakaat, kenapa solat subuh 2 rakaat. Ini semua di luar daripada batasan akal. Bahkan kalau kita perasan, kita ambil uduk. Kita ambil uduk, orang Islam dia tahu lah, kita ambil uduk, katalah rajin sangat kita ambil uduk 3 kali. Sekali ambil uduk, lepas tu jalan, ambil lagi uduk. Uduk tadi tak batal lagi. Kita ambil lagi uduk sekali. Lepas tu kita solat sunat, wuduk tak batal lagi. Punya hebat dia tahan wuduk dia. Kan? Daripada subuh sampailah ke zuhur, wuduk tak batal lagi. Lepas tu dia ambil lagi wuduk kali ketiga. Sebab dia nak baca Al-Quran, dia tajdid wuduk dia, dia perbaharui wuduk dia, 3 kali ambil wuduk. Lepas tu dia kentut sekali. Berapa wuduk yang tinggal? Dia tak boleh kata saya ambil wuduk 3 kali. Wuduk pertama tak batal, saya ambil wuduk yang kedua. Wuduk yang kedua tak batal, saya ambil wuduk yang ketiga. Saya baru kentut sekali. Kira kalau ikut macam PlayStation, ada 2 lagi wuduk yang tinggal. No. Kau kentut sekali, semua wuduk habis. Dan bila kita kentut sekali, kita kena pergi ambil wuduk bila kita nak solat. Nak solat asar kena ambil wuduk lain. Betul? Kena ambil wuduk lain. Bila kita ambil wuduk, kita basuh punggung ke basuh muka? Kita basuh muka. Sedangkan yang buat pasal tu adalah punggung.
Ini benda ini disebutkan oleh Al-Imam Musyatibi dalam kitab Al-I'tisam. Dia kata ibadat ni kadang-kadang dia punya tuntutan melampaui daripada logika akal. Jadi bila masuk dalam bab bid'ah, dia hanya berkaitan dengan akidah dan ibadah. Kepercayaan orang Islam mesti datang daripada Quran dan Sunnah. Siapa yang percaya di dalam agama ini tanpa ada dalil daripada Quran dan Sunnah, kepercayaan dia itu adalah kepercayaan yang bid'ah. Maka sebab itu golongan Syiah, golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij, mereka percaya benda yang tak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis, yang tak ditunjukkan oleh Nabi dan tidak disebutkan oleh Allah dalam Quran. Maka kita memanggil mereka dengan gelaran ahlu bid'ah. Dan ada satu lagi gelaran bid'ah ataupun perkara bid'ah yang berlaku bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam bukan hanya dalam akidah tetapi juga dalam ibadah. Kerana ibadah ni ada benda yang akal tak boleh fikir. Dia orang reka ibadat-ibadat baru yang tidak ditunjuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi diutuskan untuk mengajarkan kepada kita ibadah dengan detail sekali. Sebab tu tata cara ibadat, tata cara solat, tata cara puasa, semua para sahabat ambil daripada Nabi dan nukilkan kepada kita dengan lengkap sekali. Dan bila satu orang, bila lah kata saya ni, saya belajar agama ni lebih kurang dalam puluh-puluh tahun jugalah, jadi oleh kerana itu saya nak buat saya punya satu ajaran ibadat. Solat Jumaat pun kita pergi, tapi solat hari Rabu saya nak buat solat hari Rabu. Saya nak buat 4 kali khutbah. Power sikit sebab Jumaat kita ada 2 khutbah, saya nak buat 4 kali khutbah hari Rabu. Perbuatan saya dianggap sebagai bid'ah. Kenapa? Kerana saya telah mencipta, menambah satu ibadat yang tidak ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam isu, saya kembali kepada isu balik, dalam isu kenduri arwah ni dia jadi polemik besar, betul lah. Kenapa? Kerana apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tak sama dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Kita kena akui benda tu, walaupun ada orang yang duk amalkan, orang yang amal apa yang kena akui. Apa yang mereka lakukan bila berlaku kematian dalam masyarakat, apa yang mereka amalkan tak sama macam apa yang Nabi suruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ketika mana datangnya berita kematian Ja'far bin Abi Talib di Medan Mu'tah, di tempat saya belajar dululah. Tempat saya buat degree dulu di Mu'tah, Jami'ah Mu'tah. Saya belajar di Universiti Mu'tah. Tempat tu gugurnya Ja'far bin Abi Talib. Waktu tu bila datang saja berita kematian Ja'far, Nabi mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'ama, ada ja'ahum ma yashghuluhum." Atau kama qala, yang bermaksud Nabi kata, buatlah makanan kepada keluarga Cik Ja'far. Orang Madinah, buat makanan kepada keluarga Ja'far, kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Jadi ini sunnah. Apa sunnah tu? Sunnah ni bila ada kematian berlaku dalam tempat kita, kejiranan kita, orang Islam disuruh jiran-jiran bagi makan kepada keluarga si mati. Tapi yang berlaku dalam masyarakat Melayu sebaliknya. Ahli keluarga pula bagi makan kepada orang yang datang ke rumah dia. Dahlah ada kematian kat rumah dia. Dahlah dia tengah bersedih, dia kena pula pergi cedok kari, kena pula pergi cari garam, cari ajinomoto, cari kepala ikan. Kenapa? Kerana nak bagi makan orang yang nak datang rumah dia ketika mana kematian berlaku. Benda ni, walaupun ada sebahagian kata benda ni baiklah, nak baca Quran lah, dia pun rela hati nak bagi. Tapi kita kena ingat satu perkara. Di dalam hadis Nabi SAW suruh yang sebaliknya. Nabi suruh jiran bagi makan kepada keluarga si mati. Bukan keluarga si mati pergi susahkan diri untuk beri makan kepada orang yang datang di rumah dia, sedangkan dia baru saja menerima khabar kematian yang disibuk. Sepatutnya dia menyibukkan diri untuk berdoa kepada si mati, untuk menguruskan jenazah, untuk lunaskan hutang-hutang si mati, untuk lunaskan hak-hak yang masih belum ditunaikan oleh si mati, untuk istighfar pada si mati dan merawat kesedihan sesama mereka sendiri, bukan disibukkan dengan perkara-perkara yang tak perlu umpamanya. Jadi oleh kerana tu kalau kita faham benda ni, selesai masalah. Tapi pasal apa jadi polemik macam-macam ni? Sebab kita mungkin ada satu perkara yang kita rasa macam budaya ni perlu dipertahankan sampai kita lupa. Ada benda yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang perlu untuk kita raikan lebih utama daripada budaya dan amalan ataupun adat yang diamalkan dalam masyarakat Melayu. Jadi kalau semua orang fikir dengan benda ni, yang ni Nabi punya, yang ni Melayu punya, kita yang bijak, orang Islam yang sayang kat Nabi, nak ambil yang mana?
Dia kata saya anggap Nabi, saya ambil yang Nabi punya. Okey. Tapi dia kata saya sebenarnya memanglah saya sayang kat Nabi, tapi saya nak yang Melayu punya. Tak ada masalah, tak ada siapa nak pergi marah, buatlah, orang pun tak marah. Cuma kita bagi tahulah kita tak setuju. Kan? Saya tak setujulah. Saya nak orang, saya kempen supaya orang buat yang Nabi punya. Orang buat yang Nabi punya. Kerana benda yang Nabi punya ni, ialah orang Melayu kan? Baca kitab Barzanji pun letak atas bantai kuning. Padahal Barzanji itu bukanlah satu kitab hadis pun. Dia hanya cerita tentang maulid saja. Dia bukan Quran pun. Tapi punya sayang kat Nabi, kitab Barzanji letak atas bantai kuning. Punya sebab dia menghargai Nabi. Dia menghargai Nabi sebab dia kata buku ni cerita pasal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada riwayat-riwayat yang dikritik dalam kitab Barzanji itu. Tapi saya nak bagi tahu kecintaan orang Islam kepada Nabi dia tidak hanya berpada hanya sekadar laungan. Tidak hanya sekadar buat logo capal Nabi letak di atas kepala. Tetapi sayang kepada Nabi tu, logo tu jangan hanya letak di atas kepala, letakkan di dalam jiwa untuk diamalkan. Kerana kadang-kadang letak logo atas kepala. Tetapi amalan yang Nabi tunjuk tu dia tak sampai ke jiwa. Amalan yang Nabi tunjuk perlu ada dalam jiwa. Sayang kat Nabi ni perlu ada juga dalam jiwa, bukan hanya di atas kepala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa kalau kita boleh setuju dengan perkara ni, selesai masalah. Habis tu yang gaduh-gaduh ni ustaz, yang gaduh-gaduh ni bukan apa saja je nak gaduh-gaduh kan. Barulah ada macam benda boleh gaduh, buat apa nak bincang kan. Jadi itu yang orang sebut, biasa-biasa budak-budak sebut benda boleh gaduh, buat apa nak bincang. Jadi sebenarnya tak payah gaduh-gaduh. Siapa yang nak teruskan dengan budaya Melayu itu, kita tak ada hak untuk halang. Tak adalah pula kita nak pergi pecahkan rumah dia ke tengah dia buat kenduri, tak ada. Saya pun tak suruh. Kerana benda ni kita tak suka keganasan. Kita bincang. Kalau tanya pada saya, ni Nabi punya, ni Melayu punya, nak amal mana? Kalau awak kata nak amal Melayu punya, tawakal ala Allah. Tawakallah kamu pada Allah, kamu buatlah. Nanti mudah-mudahan kamu ada jawapan di hadapan Allah. Tapi kalau tanya saya kata saya nak buat yang Nabi punya dan saya nak kempen yang Nabi punya. Dan awak tak berhak nak marah saya bila saya kempen yang Nabi punya. Kalau saya kempen Nabi punya, awak marah kat saya. Sekarang ni tanya diri, awak marah kat saya ke awak marah kat Nabi punya tu? Oleh kerana tu, selesai masalah. Kalau sama-sama boleh fikir, sama-sama boleh nilai. Wallahu ta'ala alam.